Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita akan sambung berkenaan dengan tajuk mikroorganisma tingkatan 5. Sains tingkatan 5. Kita akan masuk 1.3 iaitu pencegahan dan rawatan penyakit. Pencegahan dan rawatan penyakit. Okey, yang disebabkan oleh mikroorganisma. So, dalam mikroorganisma ni ada sebahagian mikroorganisma yang dikenali sebagai patogen. Okey, patogen. So, apa itu patogen? So, patogen ni adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. So, apa itu patogen? Mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey. So, ini adalah gambar rajah yang menunjukkan bagaimana seorang individu mendapatkan imunisasi. So, sebelum imunisasi dilakukan, so kita gunakan antiseptik seperti alkohol pada kawasan yang ingin dilakukan suntikan. Okey. So, teknik aseptik. Pertama sekali adalah teknik aseptik. So, apa itu teknik aseptik? Merujuk kepada prosedur kesihatan, untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen sedia ada. Okey, yang seperti saya sebutkan tadilah, bagaimana seorang individu bila dia nak dapatkan suntikan imunisasi, so kita sapu dulu kawasan ni dengan menggunakan alkohol. Untuk apa? Untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen. So, keadaan ini kita katakan bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Sebab teknik ni dia akan menghilangkan dulu, membuang ke semua mikroorganisma yang ada di kawasan yang ingin kita buat suntikan. Okey. Okey, seterusnya. Apa dia teknik-teknik aseptik yang ada? Okey, teknik aseptik ni ada lima jenis lah. Okey, yang pertama pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan juga penggunaan sinaran. So, ada berapa jenis teknik aseptik? Kita ada 5. Apa kena ingat? Ada 5. Pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan juga penggunaan sinaran. Okey, kita tengok dulu kaedah pensterilan. So, apa itu kaedah pensterilan? Ialah satu kaedah di mana proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada suatu objek ataupun sekitaran. So, kaedah-kaedah yang ada melibatkan haba. Okey, contoh produk yang digunakan adalah autoclave. Okey, kemudian kita ada bahan kimia. Contohnya seperti sabun, sinaran. Okey, kita guna sinaran ultra ungu.
tekanan tinggi, kita gunakan periuk tekanan. Dan juga penapis, kita gunakan penapis mikron. So di sini, apa yang perlu awak tahu ialah kaedah pensterilan. So apa maksud kaedah pensterilan? Okay. Kemudian kaedah yang kita gunakan dan juga contoh alatan bagi setiap kaedah. So haba kita guna apabila bahan kimia kita guna sabun, sinaran, sinar ultra umum, tekanan tinggi, periuk tekanan dan juga penapis. Kita gunakan penapis mikron. Okey, kaedah pensterilan ni bergantunglah kepada mikroorganisma yang kita nak musnahkan. Okey, contohnya pada suhu autoclave dia melebihi 130 darjah Celsius. So dia dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Apa maksud spora kat sini? Okey, apa maksud spora? Okey, spora tu adalah mikroorganisma yang hibernate lah kita katakan, ataupun kaedah di mana mikroorganisma ni boleh membiak. So kita akan musnahkan mikroorganisma dan sporanya sekali. Okey, itu kaedah pertama, pensterilan. Okey, kaedah kedua, yang ni kaedah yang mudah kita nak lakukan, yang kita boleh lakukan di rumah. Kita gunakan kaedah pendidihan. So kita gunakan apa kalau nak mendidihkan sesuatu? So kita gunakan air. Air pada suhu 100 darjah Celsius. So 100 darjah Celsius ni mampu membunuh mikroorganisma. Okey, biasanya alatan yang kita gunakan untuk membunuh mikroorganisma secara pendidihan ni, contoh yang paling mudah, yang paling dekat dengan kita adalah mendidihkan botol susu. Okey, botol susu. Dah basuh-basuh botol itu, kemudian kita didihkan. Kenapa kita didihkan? Kita nak pastikan semua mikroorganisma telah mati sebelum kita gunakan semula. Kemudian jarum suntikan. So jarum suntikan juga kita boleh gunakan proses pendidihan dan juga peralatan doktor gigi. Okey, antiseptik. Okey, kaedah yang ketiga, kaedah antiseptik. So apa itu antiseptik? Okay, antiseptik adalah bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Okey, contoh antiseptik apa dia? Ubat kuning. Okey, yang ni bila ada luka ke selalunya kita ambil ubat ni, kita panggil ubat kuning, so kita sapu pada luka. Yang ni povidone. Okey. Dan juga yang satu lagi ni adalah alkohol isopropil. Okey, alkohol isopropil. Okey, kemudian setengah antiseptik seperti acrylflavin dan juga povidone ni dapat membunuh mikroorganisma, dan sesetengah lagi antiseptik seperti proflavin menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma, manakala alkohol isopropil 70% dapat digunakan sebagai antiseptik dan ejen pensterilan. Okey, so antiseptik ni pun ada banyak jenis lah. So ada banyak jenis, ada 3 jenis, ada kegunaan dia yang tersendiri. Dan antiseptik ni kita boleh sapu pada permukaan kulit sapu permukaan kulit. Okey, disinfektan. Tadi ada beza antiseptik untuk kulit. Disinfektan ni adalah bahan kimia yang kita gunakan pada benda bukan hidup beza tadi antiseptik untuk kulit. So kulit adalah benda hidup kan. So disinfektan pula adalah bahan kimia untuk benda bukan hidup. So kita boleh gunakan pada peralatan rumah. Boleh bersihkan peralatan rumah seperti cadar, tandas, kolam renang. Yang ni semua tak boleh kita gunakan pada luka, tak boleh letak pada kulit ataupun luka. Yang ni kita gunakan untuk barangan, untuk membersihkan barangan. Okey, ini contohlah bahan peluntur. Okey, bahan peluntur. Okey, kemudian kita ada hidrogen peroksida dan juga cecair klorin. Ini contoh-contoh bahan disinfektan. Ini pula adalah kaedah sinaran. So ini contoh kaedah sinaran
Kita gunakan sinaran ultra ungu daripada lampu ultra ungu untuk teknik aseptik. Okey, sinaran mengayon seperti sinaran ultra ungu, sinar X dan sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. So, sinaran-sinaran ini menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. So, biasanya sinar ultra ungu ni kita gunakan dalam bilik bedah. Okey, dalam bilik bedah, so kita nak pastikan tiada sebarang mikroorganisma dalam bilik pembedahan tu, maka kita gunakan kaedah sinaran sebagai teknik aseptik untuk membunuh mikroorganisma. Okey, kemudian last sekali adalah antibiotik. Okey, antibiotik. Apakah antibiotik? Okey, antibiotik ni adalah ubat yang kita gunakan untuk merawat jangkitan disebabkan oleh bakteria. Okey, yang disebabkan oleh bakteria. Okey, biasanya kalau awak ada demam yang tinggi, kalau awak pergi jumpa doktor, so doktor akan berikan antibiotik. Okey. Namun begitu, antibiotik ni kita tidak boleh ambil secara sewenang-wenangnya. Okay, bila ambil secara sewenang-wenangnya, dia akan menyebabkan kerintangan antibiotik. So, apa itu kerintangan antibiotik? Apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Okay, so bakteria tadi dia imun, maksudnya dia boleh bertahan dengan antibiotik. So antibiotik tu tidak lagi apa kita katakan mampu membunuh bakteria. Okey, apa punca berlaku kerintangan antibiotik? Satu, penggunaan antibiotik yang berlebihan. Okey, kemudian penggunaan antibiotik tidak tepat. Okey, tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Sebab tu bila awak perasan, awak pergi jumpa doktor, doktor bagi antibiotik, dia akan tulis kat situ. Kat dalam plastik ubat tu dia akan nyatakan, sila habiskan. Okey, so kena habiskan. Sebab apa? Sebab kita tak nak berlakunya kerintangan antibiotik. Sebab bila awak makan antibiotik bukan dalam dos yang sepatutnya, dia akan menyebabkan kerintangan. So, apa bahayanya? So, keadaan ini akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada banyak penyakit. Okay, kita tinggal dulu untuk bahagian eksperimen. Okay. Kita nak tengok kaedah rawatan penyakit berjangkit. Okey, apa contoh penyakit berjangkit? Pneumonia, okey, athlete's foot dan juga kayap. Okey, pneumonia ni disebabkan oleh bakteria yang kita panggil Streptococcus pneumonia. Okey, sejenis bakteria. Kalau Streptococcus ni maksudnya bentuk dia adalah bulat sfera. Okay, so macam mana kita nak rawat dia? Kita rawat dengan menggunakan antibiotik. Okay, antibiotik seperti penicillin. Okay, ini untuk penyakit pneumonia ataupun nama lain dia radang paru-paru. So bila kena radang paru-paru ni dia akan menyebabkan kita sukar untuk bernafas. Okay, yang ni adalah athlete's foot. Kalau awak tengok athlete's foot ni apa dia? Adalah satu penyakit di mana kulit pada bahagian kaki awak ni akan mengelupas, kemerah-merahan, okay? Menyebabkan awak gatal dan luka. Okay, disebabkan oleh fungi. Okay, so kita boleh rawat dia dengan antifungal. Contoh dia clotrimazole. Okay, kalau tengok kalau bakteria kita rawat dengan antibiotik.
Kalau fungi, kita rawat dengan antifungal. Satu lagi ini adalah kayap. Okey, kayap ni pula disebabkan oleh virus. Nama virus dia adalah Varicella zoster. So, kita rawat dengan antiviral. So, setiap bakteria yang berlainan, setiap mikroorganisma yang berlainan, kita akan rawat dengan kaedah yang berlainan. Bakteria, antibiotik. Fungi, kita guna antifungal. Dan juga virus, kita guna antivirus. Okey, itu sahaja berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.